Assalamualaikum Cik Mahdi. Salam. Assalamualaikum, apa khabar? Kita start kejap lagi Dah kita dah boleh mula dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita dapat bertemu lagi di dalam sesi Zoom. Ini merupakan pertemuan kita buat kali yang ketiga. Ini pertemuan puan-puan dengan saya buat kali ketiga. Saban minggu puan-puan telah dihidangkan dengan beberapa ilmu baru. Minggu pertama kita belajar tentang pengurusan kewangan peribadi. Kalau puan-puan masih ingat lagi tentang teknik envelope, di mana kita mengasingkan perancangan perbelanjaan kita mengikut kategori ataupun mengikut pada tujuan perbelanjaan tersebut. Contohnya untuk perbelanjaan makanan kita set aside beberapa ringgit, beberapa ratus ringgit. Kemudian kita asingkan yang untuk duit minyak, kita asingkan dalam envelope lain dan sebagainya lah. Kemudian minggu kedua kita belajar tentang pengurusan kewangan bisnes, di mana konsep asasnya adalah kita mengasingkan perbelanjaan bisnes dengan perbelanjaan peribadi. Pendapatan bisnes dan juga pendapatan peribadi juga. Dan kita namakan sesi tersebut sebagai poket kanan, poket kiri. Masih ingat ya? Dan perempuan juga telah disajikan dengan aspek-aspek kerohanian pada minggu lepas, di mana Dr. Nurul Aini telah membincangkan tentang beberapa aspek-aspek kerohanian tentang menjemput rezeki. Kemudian Cik Din juga telah berkongsi video di dalam portal Yayasan Hasanah ni, bercakap tentang etika perniagaan dan juga skim cepat kaya. Dan minggu lepas juga puan-puan telah belajar sesuatu yang agak high level, levelnya tinggi dan agak teknikal, tetapi ianya memang merupakan satu asas yang penting di dalam menentukan hala tuju perniagaan puan-puan. Di mana puan-puan telah disajikan tentang business model canvas oleh Dr. Syukur. Jadi hari ini saya akan sambung lagi pelajaran kita dengan topik tentang pengurusan kewangan peribadi juga, iaitu tentang bajet berhemah. Okey, kalau kita imbau kembali semasa hari pertama pertemuan kita pada hari Sabtu 5 hari bulan September, saya dah mengatakan puan-puan bila berniaga secara mikro ni, menjalankan perniagaan mikro, perniagaan puan-puan dengan diri puan-puan sendiri sebenarnya adalah satu entiti yang sama. Perniagaan puan-puan dengan puan-puan sendiri adalah entiti yang sama. Bermakna duit puan-puan dengan duit perniagaan tu sebenarnya seolah-olah satu. Sekiranya puan-puan ingin menambah duit untuk digunakan untuk perniagaan, kadang-kadang puan-puan akan menggunakan duit peribadi puan-puan masukkan ke dalam perniagaan. Dan sekiranya puan-puan punya perniagaan berhutang untuk mengembangkan perniagaan ataupun untuk membeli barang-barang keperluan perniagaan, sekiranya perniagaan puan-puan tidak dapat membayar hutang tersebut, pemberi hutang tersebut boleh mencari puan-puan dan menuntut hutang tersebut. Sekiranya perniagaan puan-puan tidak dapat membayar hutang menggunakan duit yang ada di dalam perniagaan puan-puan, maka puan-puan terpaksa menggunakan duit sendiri juga untuk membayar hutang-hutang yang ditanggung oleh perniagaan puan-puan. Jadi sebenarnya puan-puan dan perniagaan puan-puan adalah sama, entiti yang sama. Tetapi dari sudut pengurusan kewangan, disarankan supaya kita asingkan. Ini yang kita telah pelajari pada minggu kedua. Maknanya urusan perniagaan peribadi, urusan kewangan peribadi diasingkan dengan urusan kewangan perniagaan puan-puan. Bagaimana caranya? Kita telah bincangkan. Pertama, bayar gaji untuk diri sendiri, kalau masih ingat lagi. Kedua,
membuka akaun bank berasingan untuk perniagaan tersebut. Ketiga, menyusun dan juga memfailkan resit-resit, menyimpan dan juga menyusun resit-resit. Dan keempatnya adalah merekodkan segala duit masuk dan duit keluar. Jadi yang merekodkan duit masuk dan duit keluar ni puan-puan telah praktikkan di dalam diary harian, di mana segala wang masuk berkenaan dengan perniagaan-perniagaan puan-puan, puan-puan rekodkan. Segala wang keluar juga puan-puan rekodkan. Jadi dari situ nanti kita akan dapat tengoklah berapa aliran tunai setiap hari. Kemudian dalam laporan harian tersebut pun ada kategori apa ni, jualan, kategori kos jualan, kategori pembelian aset. Jadi di situ bila puan-puan masukkan dalam kategori yang betul, nanti puan-puan akan dapat lihat berapakah keuntungan perniagaan puan-puan setiap hari. Tapi kalau keuntungan ni biasanya lebih elok kalau kita tengok dalam contohnya setiap bulan. Kemudian setiap 3 bulan, kemudian setiap 6 bulan, kemudian setiap tahun. Maknanya dia lebih nampak lah, sebab kalau kita tengok pada harian, dia ada hari-hari yang mungkin kita menanggung kerugian, ada hari yang kita menanggung keuntungan. Jadi bila kita ada data untuk sebulan, dia punya keuntungan tu lebih orang kata reflect kepada keadaan sebenar lah. Okey. Tentang kewangan peribadi pula kita telah bincang pada minggu pertama. Kalau tuan-puan masih ingat, kita asingkan mengikut envelope kan. Tapi sebelum kita mengasingkan mengikut envelope, kita perlu menyediakan bajet supaya apa yang telah dirancang di dalam bajet ni akan diasingkan ke dalam envelope tertentu mengikut tujuan tertentu. Dan seterusnya kita buat force saving. Maknanya kita letak duit di dalam simpanan atau pelaburan secara paksaan. Dan force saving juga bergantung kepada bajet yang telah disediakan. Okey. Masih ingat lagi tentang kurangkan kebocoran dan elakkan melepas. Untuk kurangkan kebocoran, kita guna teknik envelope. Dan teknik envelope berasaskan atau berdasarkan kepada bajet. Untuk elakkan melepas, kita buat force saving. Dan force saving juga bergantung kepada bajet. Jadi penyediaan bajet secara berhemah adalah sangat penting. Itu yang menjadi fokus kepada perbincangan kita pada hari ini. Jadi hari ini kita fokus kepada bagaimana untuk menyediakan bajet bulanan dan bagaimana kita boleh memantau perbelanjaan kita berdasarkan bajet bulanan. Jadi ini fokus kita pada hari ini ya. Menyediakan bajet berhemah dan berbelanja mengikut bajet. Apa itu bajet? Bajet ni sebenarnya perancangan. Apa yang anda rancang tentang jangkaan pendapatan anda, tentang simpanan yang anda inginkan dan juga tentang perbelanjaan anda. Dan bajet ini biasanya adalah perancangan yang dibuat secara bertulis atau direkodkan. Kalau perempuan nak guna komputer pun boleh buat guna komputer. Dan beberapa apps juga telah dibangunkan yang boleh didapati secara percuma. Perempuan boleh download daripada Google Apps untuk mendapatkan apps tentang bajet. Cuma format yang saya akan terangkan hari ini adalah format yang digunakan pakai oleh AKPK, Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit, iaitu sebuah agensi di bawah Bank Negara. Jadi format tersebut adalah satu format yang mudah untuk diguna pakai. Itu yang saya akan kongsikan bersama puan-puan lah. Okey. Semasa hari pertama tu saya ada edarkan buku bajet. Saya harap puan-puan semua bawa buku bajet hari ini. Dan kalau ada pensel, lagi baguslah sebab nanti
semasa saya ajar macam mana nak menyediakan bajet ni, puan-puan boleh tulis di dalam buku ini. Kalau guna pensel sebab kalau nak ubah nanti senang nak padam. Kalau guna pen pun boleh, tapi puan-puan kena ada kena ada liquid paper lah ataupun blanco untuk padam balik kemudian. Okey. So sekarang ni saya akan ajarkan tentang format bajet dan kemudian kita akan sama-sama buat latihan ataupun saya tunjukkan macam mana nak mengisi bajet. Okey. Okey, ini format bajet ya. Sama dalam buku bajet yang puan-puan ada. Ini format dia. Jadi bajet ni seperti yang saya nyatakan tadi, ia adalah perancangan. Maknanya apa yang puan-puan perlu masukkan adalah jangkaan pendapatan, simpanan dan juga perbelanjaan yang dirancang atau yang dijangkakan untuk bulan-bulan yang akan datang. Bukannya perbelanjaan sebenar yang telah berlaku. Dia adalah perancangan, pendapatan, simpanan dan juga perbelanjaan untuk bulan-bulan yang akan datang. Dan bajet ni boleh juga dibuat secara bulanan. Boleh juga dibuat secara tahunan. Ataupun mungkin dibuat untuk 6 bulan. Tetapi memandangkan banyak perkara dalam kehidupan kita ni, perbelanjaan tersebut berlaku secara bulanan. Contohnya, kita bayar sewa rumah, kita bayar sebulan sekali. Kita bayar ansuran kereta sebulan sekali. Bil air, bil elektrik pun sebulan sekali. Jadi sebabkan kebanyakan perbelanjaan kita adalah sebulan sekali, jadi eloklah perbelanjaan kita ni bajet kita ni disediakan dalam bentuk bajet bulanan. Kalau di setengah negara ni, contoh di Australia, bayar sewa dibayar 2 minggu sekali. Kalau you bekerja, pendapatan gaji pun dibayar 2 minggu sekali. Jadi kalau dalam keadaan macam tu, maknanya bajet yang sesuai disediakan adalah bajet untuk 2 minggu. Tapi dalam kes kita di Malaysia, kebanyakan perbelanjaan kita adalah sebulan sekali. Jadi elok kita buat bajet kita sebagai bajet bulanan. Jadi apakah item-item dalam bajet ni? Yang pertama adalah bulan berapa. So kita masukkan. Buku bajet yang saya bagi ni, ini cukup untuk 12 bulan. Dalam satu buku ni ada 12 bulan. Jadi kita boleh, contohnya kita nak start daripada bulan Oktober. So kita start daripada bulan Oktober, kemudian muka surat seterusnya bulan November, kemudian Disember 2020, kemudian kita sambung dengan Januari 2021 dan seterusnya. Jadi kita masukkan dulu bulan berapa. Okey, keduanya, apakah pendapatan yang kita jangka kita akan dapat pada bulan tersebut? Contohnya kita bayar gaji untuk diri kita sendiri. Bergantung kepada nature perniagaan kita, mungkin ada nature perniagaan kita yang kita boleh anggap kita perlu dapat gaji dalam bentuk berapa ringgit sejam. So kita masukkan, contohnya kita letakkan pendapatan kita RM10 sejam dan kita bekerja 8 jam sehari. Maknanya RM80 sehari. Dan kita berniaga selama 25 hari dalam sebulan. So kali dengan 25. Ada kemungkinan kita letakkan gaji kita dalam bentuk berapa ringgit sehari? RM50 sehari contohnya. Ada yang kita letakkan perbelanjaan kita berdasarkan komisen kepada barang yang kita jual. Contohnya ada di kalangan anda yang menjual produk kecantikan dan pendapatan adalah dalam bentuk komisen. Jadi anda target daripada hasil jualan perempuan yang dijangkakan pada bulan tersebut, berapa banyak komisen yang anda boleh dapat. Itu adalah pendapatan. Pendapatan lain, contohnya puan-puan ada mendapat bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau mendapat bantuan daripada Pusat Zakat. So masukkan di bahagian pendapatan ini adalah bantuan zakat, bantuan
Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kemudian contohnya anda ada buat pelaburan di dalam ASB dan biasanya ASB akan bayar dividen pada bulan Januari. So nanti bajet pada bulan Januari masukkan dividen yang dijangkakan pada bulan tersebut. Okey. Item seterusnya so far so good Ada soalan tak? Boleh? Boleh. Okey, alhamdulillah. Item seterusnya, sebelum kita tolak perbelanjaan-perbelanjaan yang dijangkakan pada bulan tersebut, kita tolak simpanan dulu. Ini konsep dia dalam bajet ni, kita simpan dulu baru kita belanja. Bukan kita belanja, baki tu kita simpan. Maknanya kita simpan dulu, set aside berapa kita buat untuk simpanan. Kemudian kita bajetkan untuk pembelanjaan. Kalau ada baki ni pun nanti kita simpan. Maknanya konsep dia simpan dahulu baru belanja. Bukan belanja dulu, ada baki baru simpan. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita tolak perbelanjaan tetap. Apakah perbelanjaan-perbelanjaan tetap? Okey, contohnya untuk bulanan, perbelanjaan tetap adalah ansuran pinjaman rumah ataupun sewa rumah, ansuran kereta. Kalau perempuan ada Astro pun, itu adalah perbelanjaan tetap. Apakah perbelanjaan tetap yang bukan bulanan? Maknanya dia berlaku mungkin setahun sekali tapi jumlah dia pun tetap. Contoh insurans kereta. Insurans kereta bergantung pada sisi kenderaan anda, memang tetap amount dia tiap-tiap tahun. Cukai tanah dan cukai pintu. Ini pun tetap tiap-tiap tahun. Kemudian ada yang perbelanjaan yang tetap tapi dia berlaku 6 bulan sekali. Contohnya bil indah water. Bil indah water dulu dia charge 3 bulan sekali, kemudian diubah kepada 4 bulan sekali, sekarang ni dah 6 bulan sekali. Dan dia punya amount pun tetap. Okey. Ini contoh-contoh perbelanjaan tetap. Jadi perbelanjaan tetap ni yang bulanan masukkanlah dalam bajet tiap-tiap bulan. Mana yang tahunan, contohnya insurans perlu diperbaharui pada bulan Februari. Jadi nanti bajet pada bulan Februari masukkan insurans. Cukai tanah bulan Januari. Cukai pintu 2 kali setahun kan. Bulan Januari dan juga bulan Jun. Jadi boleh masukkan dalam bajet pada bulan tersebut. Okey. Kemudian perkara yang kelima adalah perbelanjaan berubah. Dia tiap-tiap bulan dia berlaku tapi amount dia tidak tetap. Dia berubah-ubah tapi walaupun berubah-ubah dia ada pattern. Contohnya bil elektrik perempuan. Dia tak sama tiap-tiap bulan sebab dia bergantung pada penggunaan, tapi tuan-tuan perempuan boleh nampak dia punya corak. Contohnya tiap-tiap bulan dalam RM80, RM81, RM82, RM79. So dia macam ada pattern tiap-tiap bulan tu, jadi perempuan boleh agak. Bil telefon, sebab perempuan sendiri menggunakan telefon, perempuan tahu penggunaan telefon perempuan, dan bil yang datang tiap-tiap bulan tu dia ada corak ataupun pattern dia bergantung pada penggunaan perempuan. Jadi masukkan bajet yang berubah ni, contohnya bil and then belanja makan, perbelanjaan anak-anak, minyak, kereta dan tol yang tiap-tiap bulan berlaku tapi berubah-ubah, masukkan di dalam perbelanjaan berubah. Okey, dan seterusnya perbelanjaan budi bicara. Perbelanjaan budi bicara ni contohnya perempuan nak sedekahkan sedikit daripada pendapatan perempuan pada bulan tersebut. So masukkan bahagian budi bicara sedekah. Ataupun pada bulan Oktober perempuan ingin menghantar kereta untuk servis.
Jadi yang ni dia hanya berlaku pada bulan tersebut ataupun mungkin berlaku apabila mileage kereta perempuan telah mencapai 5,000, setiap 5,000. Jadi contohnya bulan depan perempuan jangka akan dihantar servis. Jadi masukkan di bawah perbelanjaan budi bicara. Dan akhir sekali, pendapatan ditolakkan force saving tadi, simpanan, and then tolak perbelanjaan tetap, tolak perbelanjaan berubah, tolak perbelanjaan budi bicara, dapatlah baki. So bila buat bajet ni, bila kita kira-kira, tengok-tengok baki kita negatif, apa yang perlu kita buat? Semak balik. Okay. Kita semak balik. Tengok perbelanjaan mana yang boleh kita kurangkan. Contohnya mungkin kita terlebih bajetkan untuk minyak kereta. So kita mungkin kurangkan kat minyak kereta. Ataupun terlebih untuk makan, sebab biasa bila kita bajetkan kali pertama tu kita masukkan sekali mungkin beberapa kali makan luar bersama keluarga kan. Jadi mungkin kita kata okey, sebabkan bulan ni kita perlu hantar servis kereta, jadi perbelanjaan lebih sikit untuk servis kereta, so kita kurangkan sikit pada makan luar. Tu antara adjustment yang kita perlu buat lah bila baki kita negatif. Okey, so sekarang saya nak tunjukkan satu video bagaimana kita menyediakan bajet. Yang ni contoh dalam video ni menunjukkan bagaimana untuk mengisi sekejap ya, mana video dia? Sebentar perempuan, saya cari video ni. Okay. Bagaimana untuk mengisi bajet ni? Kita akan buat step by step. Video ni kita tunjukkan step by step. Jadi 4 minit. Perempuan sila ambil perhatian bagaimana untuk menyediakan bajet berdasarkan video ini. Dan selepas video ni nanti kita akan sambung sedikit perbincangan dan buka untuk soalan dan sesi soal jawab. Kita on video. Thank you, Zah. Contohnya, kita ingin membuat bajet untuk bulan Oktober tahun 2020. Apa pendapatan yang kita ada? Contohnya kita bayar upah untuk diri kita sendiri RM50 sehari dan kita berniaga selama 6 hari seminggu. Jadi kita berniaga selama 24 hari dalam sebulan. Maka kita jangkakan pendapatan kita untuk bulan tersebut adalah RM1,200. Selain daripada itu, kita menerima bantuan daripada pihak zakat sebanyak RM500 sebulan. Itu saja pendapatan yang kita ada dan kita jumlahkan jumlah upah dan bantuan zakat, nilainya adalah RM1,700 sebulan. Ingat dalam bajet, perkara pertama yang kita perlu buat adalah kita tolak simpanan siap-siap sebelum kita tolak perbelanjaan lain. Pakar menyarankan simpanan yang perlu dibuat adalah 10% daripada jumlah pendapatan. Dan dalam hal ini, jumlah pendapatan kita dijangkakan RM1,700. Jadi jumlah simpanan dianggarkan RM170. Apabila kita tolak jumlah pendapatan dengan simpanan, kita dapat jumlah pendapatan bersih sebanyak RM1,530. Kemudian kita tolak perbelanjaan-perbelanjaan tetap. Ini adalah perbelanjaan-perbelanjaan yang berlaku
setiap bulan dan jumlahnya sama setiap bulan. Contohnya, Nanti yang hero yang jadi hub. yang mana tuan rumah mengenakan bayaran sewa sebanyak RM400 sebulan. Kemudian ansuran kereta sebanyak RM340 sebulan. Andai kata kita tiada lagi perbelanjaan-perbelanjaan yang tetap, kemudian kita masuk kepada kategori seterusnya iaitu perbelanjaan berubah-ubah. Apakah perbelanjaan berubah-ubah yang sering kita hadapi tiap bulan? Pertama, minyak kereta. Contohnya, kita anggarkan setiap hari kita menggunakan RM10 minyak kereta untuk 30 hari minyak kereta berjumlah RM300. Belanja dapur. Contohnya, kita anggarkan RM150 seminggu untuk belanja dapur atau belanja pasar. Jadi untuk sebulan, RM600. Makan. Ini makan di luar lah yang kita tak masak sendiri. Kita anggarkan RM200 sebulan. Bil air. Untuk membuat bajet, kita lihat balik trend bil air kita setiap bulan sebelum ini dan kita masukkan nilai yang berpatutan dengan bil-bil sebelum ini. Contohnya di sini RM15 sebulan. Bil elektrik, bil telefon, okay, kita guna data plan yang paling murah termasuk dengan charge panggilan RM50 sebulan. Kemudian belanja anak sekolah. Contohnya kita mempunyai seorang anak yang bersekolah dan kita bagi belanja tiap-tiap hari RM3. RM3 sehari kali dengan 5 hari seminggu. Maknanya RM15 seminggu kali dengan 4 minggu sebulan, RM60 sebulan. So apa yang perlu kita buat? Daripada jumlah pendapatan bersih RM1,530, kita tolak semua perbelanjaan ini. Perbelanjaan tetap, tolak perbelanjaan berubah-ubah dan sekiranya kita mempunyai perbelanjaan budi bicara. Contohnya kita masukkan contingency. Takut apa-apa berlaku, kecemasan, kereta rosak dan sebagainya, kita bajetkan sebanyak RM100 sebulan. Setelah menolak semua perbelanjaan ini, baki yang tinggal inilah baki duit yang kita ada dalam bulan tersebut. Jadi kalau kita lihat pada jumlah ini, negatif RM610. Macam mana kita nak meneruskan kehidupan sekiranya kita mempunyai wang yang negatif? Jadi kita cuba lihat pada item-item yang ada dalam bajet kita, yang mana boleh dikurangkan. Boleh tak kita kurangkan sewa rumah? Tak boleh sebab sewa rumah adalah tetap. Ansuran kereta? Ansuran kereta juga tetap. Telah ditetapkan oleh bank sepanjang tempoh pembiayaan, kita harus bayar amount yang telah dipersetujui. Minyak kereta, boleh tak kita kurangkan? Mungkin boleh. Kalau kita kurangkan perjalanan kita setiap hari, daripada bajet asal RM10 sehari, kita cuba kurangkan kepada RM5 sehari. Kurangkan kepada RM200 sebulan. Belanja dapur, contohnya tadi kita bajetkan RM150 seminggu, sekarang kita kurangkan kepada RM100 seminggu. So daripada RM600 kita boleh kurangkan menjadi RM400. Apa lagi yang kita boleh kurangkan? Makan di luar? Makan di luar. Mungkin boleh, tapi buat masa ni kita cuba kekalkan RM200. Bil elektrik mungkin itu dah memang kegunaan biasa kita. Bil air RM15 mungkin kegunaan biasa kita. Bil elektrik mungkin masih boleh dikawal, kurangkan kepada RM60. Bil telefon kita boleh cuba kurangkan penggunaan telefon kepada RM45 sebulan. Belanja anak sekolah mungkin kita RM1 sehari jadi RM60 dalam masa sebulan.
Kiranya kita ubah atau cuba kurangkan beberapa perbelanjaan tersebut, maka baki akhir kita akan menjadi negatif. Masih negatif. Jadi apa yang patut kita buat? Ada tak lagi perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh kita kurangkan? Ataupun mungkin kita boleh tambahkan pendapatan kita? Tadi kita telah bersetuju kita bayar upah untuk diri kita RM50 sehari dan kita berniaga selama 6 hari dalam seminggu. Apa kata kita tambah sedikit, kita 8 hari dalam sebulan. Maknanya dalam sebulan cuma 2 hari je kita tidak berniaga. Maka kita akan mendapat pendapatan sebanyak RM1,400 sebulan. Bantuan zakat RM500 itu memang sudah tetap. Kemudian pendapatan bersih kita akan menjadi RM1,900. Tolak 10% simpanan RM190. Maka pendapatan bersih akan menjadi RM1,710. Tolak perbelanjaan. Perbelanjaan tetap memang kita tak boleh ubah. Yang mana lagi yang boleh awal? Apa kata untuk minyak kereta kita cuba kurangkan daripada RM200 kepada RM150? Belanja dapur dah cukup kurang ni RM400. Dan kan di luar kita cuba kurangkan daripada RM200 kepada RM100. Kemudian air mungkin terlalu rendah untuk dikurangkan lagi dan belanja anak sekolah pun dah seperti yang kita bajetkan daripada awal. Dan kontingensi RM100 pun kita perlu bajetkan untuk tujuan-tujuan kecemasan. Dan sekiranya kita dapat mengubah pengurak perbelanjaan kita dan kita bekerja lebih masa dalam sebulan, maka dalam kes ini baki akhir akan menjadi RM40. Sudah positif. Jadi mungkin kita boleh kekalkan dengan bajet tersebut dan kita cuba berbelanja mengikut apa yang telah kita rancangkan untuk bulan tersebut. Sekarang kita beralih pula kepada pengawalan perbelanjaan kita. Okay, contohnya selepas anda buat bajet untuk bulan Oktober 2020, bajet tersebut dibuat pada bulan September. Apabila masuk bulan Oktober, rekodkan segala perbelanjaan harian. Contohnya pada 1 hari bulan 10, 2020, anda membayar gaji untuk diri anda untuk bulan yang terdahulu. Upah bulan lepas. Tadi kita dah bajetkan RM1,400. Duit masuk. Jadi baki pada bulan tersebut adalah RM1,400. Pada 1 hari anda terus buat force saving. Ingat lagi tentang force saving? Masukkan terus ke akaun ASB. Sama ada melalui potongan gaji ataupun standing instruction dengan bank ataupun keluarkan duit daripada bank dan pergi ke kaunter ASB atau buat transaksi, masukkan wang ke dalam ASB secara online. Ini force saving RM190 mengikut bajet yang telah anda buat. Baki pada bulan tersebut RM1,210. Pada 3 hari bulan, anda isi minyak kereta sebanyak RM30. Sebanyak RM30. Maka baki wang anda menjadi RM1,180. Kemudian anda pergi ke pasar. 3 hari bulan ya. Ke pasar pada hari tersebut dan berbelanja untuk barang dapur sebanyak RM154.70. Baki akaun anda sekarang RM1,025.3. Pada 5 hari bulan, ini hari Isnin, anda bayar sewa rumah
sebanyak RM400. Duit di tangan berbaki RM625.30. Pada awal minggu, anda sediakan wang belanja untuk belanja sekolah anak-anak. RM30 untuk seminggu, RM15 untuk seminggu. Baki baru RM610, 3%. Pada 6 hari bulan, anda bayar bil elektrik mengikut bil yang dihantar oleh TNB RM69.25. Baki wang anda RM541.05. Pada hari yang sama, anda membayar bil telefon sebanyak RM51 dan baki baharu adalah RM490.05. Masih positif, masih ada duit di tangan. Kemudian pada hari Sabtu, setiap hari Sabtu anda pergi ke pasar untuk membeli barang-barang dapur dan berbelanja sebanyak RM167.90. Duit masih berbaki RM322.15. Ingat tak, dalam contoh kita, semasa kita menyediakan bajet, kita menyediakan peruntukan sebanyak RM100 sebulan untuk barang dapur. Tapi telah 2 minggu berlalu di dalam bulan Oktober, kita telah membelanjakan lebih daripada RM100 seminggu untuk perbelanjaan dapur. Jadi kat sini kita dah nampak kita punya perbelanjaan sebenar telah banyak lebih daripada apa yang telah dibajetkan. Pada 10 hari bulan, kita isi lagi minyak kereta sebanyak RM30, maka baki baru adalah RM292.15. Pada 12 hari bulan, awal minggu, kita sediakan duit belanja sekolah anak untuk seminggu sebanyak RM15. Baki baru RM277.15. Belum sampai setengah bulan, duit di tangan hanya tinggal RM277.15. Perlu diingat, ada beberapa perbelanjaan yang masih belum dibuat lagi. Contohnya, ansuran hutang kereta sebanyak RM340 masih belum dibayar. Sekarang ni, baki kita kurang daripada RM340. Walau bagaimanapun, kita tahu yang setiap 15 hari bulan kita akan dapat bantuan daripada pihak zakat. Jadi pada 15 hari bulan kita dapat bantuan daripada pihak zakat, duit masuk sebanyak RM500, maka baki baru kita adalah RM777.15. Okey, dapat bernafas lagi untuk 15 hari yang berikutnya. Pada 17 hari bulan, kita beli barang dapur berjumlah RM191.70. Baki baru kita RM615.45. Pada hari yang sama kita pergi ke pasar, kita perlu mengisi minyak kereta.
Kali ni kita isi RM20 sebulan. Sorry, RM20 untuk minyak kereta. Jadi baki baru adalah RM595.45. Kemudian pada 19 hari bulan, awal minggu kita seperti biasa memberi anak kita RM3 sehari untuk belanja sekolah. Maknanya RM15 untuk seminggu. So, baki akhir kita RM580.45. Kemudian pada 22 hari bulan, kita isi lagi minyak kereta. Sebanyak RM30. Baki baru adalah RM550.45. 24 hari bulan, pergi beli lagi barang dapur. RM170.25. Maka baki baru adalah RM380.20. Pada 25 hari bulan, setiap bulan kita buat bayaran kepada pihak bank untuk bayar ansuran kereta. Sebanyak RM340. Maka baki yang tinggal hanyalah RM40.20. Ada 5 hari sebelum akhir bulan. Duit di dalam tangan hanya tinggal RM40.20. Kemudian masuk minggu baru, hari Isnin seperti biasa, kita beri duit belanja sekolah anak. RM15 untuk seminggu. Baki RM25.20. Dan pada 27 hari bulan 10, kita bayar bil air sebanyak RM17.30. Baki akhir RM7.90. Dan kita bertahan sehingga akhir bulan dengan baki akhir sebanyak RM7.90 ini. Jadi apa yang patut kita buat selepas ini? Apa yang patut kita buat selepas ini adalah kita bandingkan perbelanjaan sebenar dengan bajet yang telah kita buat sebelum ini. Okey, so kita berbalik semula kepada bajet yang telah kita buat. Kalau ikutkan bajet, pendapatan kita jangkakan mendapat RM1,400 sebulan. Sebenar, adakah kita dapat pendapatan yang sama? Dalam kes ini, ya, kita dapat pendapatan yang sama. Kemudian bantuan zakat RM500. Adakah kita terima bantuan zakat yang sama, RM500? Dalam kes ini, bantuan zakat adalah seperti yang dijangkakan RM500. Jadi, pendapatan kita secara totalnya adalah RM1,900 di dalam bulan tersebut. Dan kita ada buat force saving dengan memasukkan duit ke dalam ASB sebanyak RM190. Maka jumlah pendapatan bersih kita adalah RM1,710 dan tiada sen, ya. Berapa banyak kita bayar untuk sewa rumah? Ini perbelanjaan tetap RM400 dan untuk ansuran kereta RM340. Berapa banyak kita belanjakan untuk minyak kereta? Tadi kita ada isi minyak kereta RM30, kemudian RM30 lagi, kemudian RM20 dan RM30. So jumlah kesemuanya RM110. Kurang daripada apa yang kita jangkakan. Bagus atau tidak? Ini menunjukkan satu corak perbelanjaan yang berhemah. Untuk belanja pasar kita telah belanjakan agak banyak, RM654.55. Walhal bajet yang kita sediakan adalah hanya RM400 untuk bulan tersebut. Jadi kita telah berbelanja agak tinggi, lebih daripada 50% lebih tinggi daripada apa yang kita telah bajetkan. Jadi
kawalan perlu dilakukan di sini. Dan dalam kes ini kawalan yang dibuat adalah apabila telah berbelanja barang dapur dengan banyak, maka kita kurangkan makan di luar. So dalam kes ni memang tiada makan luar. Jadi kosong untuk makan di luar. Bil air RM17.30. Sedikit tinggi daripada apa yang kita bajetkan. Bil elektrik RM69.25. Juga tinggi daripada apa yang telah kita bajetkan. Bil telefon RM51, tinggi daripada apa yang kita bajetkan, tetapi lebihan tersebut tidaklah banyak. Belanja sekolah anak sama dengan apa yang telah kita bajetkan, RM60. Alhamdulillah dalam bulan Oktober tiada apa-apa kecemasan berlaku. Maka tiada wang dibelanjakan untuk masa ataupun contingency. Dan akhir sekali baki duit di dalam tangan adalah RM7.90. Jadi kat sini kita tak perlu meminjam dan kita masih boleh hidup di dalam kemampuan kita. Walaupun lebihan duit di akhir bulan adalah sedikit. Tapi perlu diingat kita telah buat forced saving sebanyak RM120 pada awal bulan. Jadi saya rasa untuk situasi kewangan yang telah kita ini merupakan satu kaedah ataupun cara kawalan yang dianggap sebagai berkhemah. Okey. Jadi proses yang sama kita teruskan untuk bulan-bulan yang seterusnya. Bulan November, bulan Disember, kemudian bulan Januari 2021 dan seterusnya. Itu adalah pembelanjaan yang berlaku setahun sekali. Contohnya pada bulan Disember kita akan mempunyai pembelanjaan yang agak besar sebab kita perlu membeli barang-barang keperluan persekolahan anak-anak. Mungkin perlu beli beg baru, uniform baru untuk anak-anak. Kemudian perlu bayar yuran tertentu. Jadi kita perlu bajetkan dalam bulan Disember perbelanjaan yang dianggap sebagai perbelanjaan budi bicara. Perbelanjaan awal tahun persekolahan anak. Sebanyak contohnya RM400. Kemudian contohnya pada bulan Februari kita perlu memperbaharui insurans kereta dan cukai jualan. So pada bulan Februari kita masukkan jumlah untuk perbaharui cukai jalan dan insurans kereta. Begitulah seterusnya. Jadi saya harap kita semua dapat mengambil manfaat daripada apa yang telah dipelajari dan kita cuba praktikkan sebagai satu amalan harian dan kita cuba istiqamah di dalam mengikuti bajet yang telah kita sediakan. Saya rasa itu saja untuk perkongsian kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, baik. Sekarang ni kita dah tengok video tadi. Bagaimana kita menyediakan bajet. Cik Mahathir boleh cakap sikit tak? Boleh. Silakan. Minta Puan Norma tolong tutup dia punya microphone sebab setiap kali kedengaran suara anak dia kan saya disturb lah. Saya boleh kontrol ni, saya mute kan Okey, boleh dah. Okey. Alright. So kita dah tengok video tadi. Video tu memang sebenarnya saya buat secara step by step dan dia punya pace dia agak perlahan supaya puan-puan mudah faham lah. Dan apa yang kita dapati daripada video tersebut, bajet ni adalah perancangan yang kita buat untuk bulan-bulan yang mendatang, bulan-bulan yang akan datang dan bukannya perbelanjaan yang sebenar. Tetapi nanti bila bulan tersebut dah datang, kita rekodkan perbelanjaan sebenar dan kita buat perbandingan di antara apa yang kita dah bajet terdahulu dengan apa yang telah kita belanjakan. Okey. Kemudian perbelanjaan yang kita perlu bajetkan tu adalah berdasarkan pada pattern ataupun corak perbelanjaan pada bulan-bulan yang lepas. Contohnya kita tahu bil elektrik kita, bil air kita berapa, anggaran tiap-tiap bulan.
Jadi kita boleh nampak dia punya pattern dan kita buat bajet berdasarkan pattern yang bulan-bulan yang terdahulu. Kemudian apa yang kita pelajari lagi daripada video tersebut, kita perlu bajetkan simpanan dulu sebelum perbelanjaan. Kemudian bila baki bajet kita pada bulan tersebut negatif, kita ubah swai item-item yang boleh diubah swai. Contohnya kurangkan untuk makan di luar, kurangkan penggunaan barang elektrik di rumah. Kalau siapa yang ada aircon, mungkin aircon yang banyak pakai elektrik kan. Jadi kita boleh cuba kurangkan belanjaan elektrik dengan mengurangkan penggunaan aircon. Kemudian macam puan-puan yang berniaga, boleh juga difikirkan untuk tambah pendapatan. Contohnya gaji yang puan-puan bayar untuk diri sendiri tu, tambahkan untuk bulan tersebut. Untuk mengubah suai item-item tersebut supaya baki bulanan tu jadi positif. Okay, kemudian bila berbelanja, jadikan bajet ni sebagai panduan. Macam tadi contoh yang kita buat tu, bila dia belanja barang dapur tu, minggu pertama dia bajetkan satu minggu mula RM150 kan. Kemudian diubah jadi 100. Tapi bila dia belanja, minggu pertama je dah 160 lebih. Minggu kedua pun dia belanja lebih banyak daripada apa yang dibajetkan, dan pada keseluruhan bulan tersebut sepatutnya dia bajet RM400 untuk perbelanjaan dapur, tapi dia belanjakan RM600 lebih untuk perbelanjaan dapur. Jadi maknanya masa dia berbelanja tu dia tak berpandukan pada bajet yang dia telah buat. Macam mana nak pandukan pada bajet yang telah buat? Macam yang kita belajar dulu, kita buat teknik envelope. Bila kita dah bajet 100 sebulan, 100 seminggu untuk barang dapur, kemudian bila kita nak pergi ke pasar, kita bawa RM100 saja. Jadi kita ada kecenderungan untuk tidak belanja lebih daripada apa yang kita rancang. Itu antara contoh-contohnya lah. Dan yang lain-lain, mungkin puan-puan pun ada praktikan. Sebelum kita pergi ke pasar tu, kita listkan dulu apa yang kita nak beli kan. Jadi bila kita listkan, bila kita pergi tu kita berbelanja mengikut senarai yang ada dalam senarai yang kita dah buat tu. Sebab kadang-kadang kita ni kadang-kadang kita tak dapat kawal nafsu kita kan. Kalau nampak barang yang kita rasa nak beli walaupun kita tak rancang, so kalau duit pula ada dalam poket, memang kita ada kecenderungan untuk membelilah. Dan akhir sekali bandingkan perbelanjaan sebenar dengan perbelanjaan yang kita bajetkan. Jadi kita tengok kita berbelanja mengikut apa yang kita telah rancang ataupun kita terlebih belanja. Dan kalau kita terkurang belanja untuk sesuatu item tu, itu menunjukkan satu amalan yang baik. Maknanya kita menyumbang kepada simpanan yang lebih tinggilah pada bulan tersebut. Okey, baik. So sekarang ni saya buka kepada sesi soal jawab. Sekejap ya. Okey. Jadi saya nak ingatkan, apa yang kita belajar ni adalah untuk kita punya kewangan peribadi ya, ataupun kewangan keluarga. Bukan untuk perniagaan kita. Untuk perniagaan kita boleh gunakan konsep yang sama, tapi yang kita belajar hari ini specifically adalah untuk bajet berhemah untuk kewangan peribadi ataupun kewangan keluarga. Ada soalan? Cik Mahdi. Ya. Saya macam saya buat bisnes macam apa Cik Mahdi terangkan tadi pun memang practically saya ada buat lah. Tapi dalam kerja sebenar saya pun saya based on commission, basic dan commission lah. Apa yang saya buat, commission tu saya jadikan saving, and then gaji tu memang maksudnya saya punya expenses setiap bulan saya akan make sure tidak melebihi gaji saya. Okey, baik. Itu satu soalan yang bagus. Maknanya puan ada income yang variable. Satu basic, and then
satu lagi komisen berdasarkan pada jualan yang puan buat kan. Betul. Sekarang ni puan buat satu amalan di mana untuk perbelanjaan bulanan tu semua menggunakan duit basic salary tu je, gaji basic. Betul. Yang apa nama komisen tu memang puan simpan buat. Betul. Itu satu amalan yang baik lah. Jadi kalau, bila macam kata sewa semua dah dalam gaji kan, bila ada lebihan tu barulah saya macam sebab macam komisen memang sepenuhnya saya dah simpan sebagai simpanan. So bila kata daripada gaji tu adalah balance dalam few hundred sebab dah tolak duit minyak, duit makan, expenses semua. Duit tu barulah macam saya fikir nak beli ni macam tu. Adakah itu betul ataupun saya still kena ambil part of saving saya, part of gaji saya untuk simpan juga? Dia yang elok je. Sebelum kita berbelanja tu kita simpan dulu. Maksudnya kita put aside, contohnya nak simpan RM200 atau RM300 sebulan. Yang tu kita dah put aside. Maknanya awal bulan tu kita dah masukkan dah terus ke dalam sama ada ASB ke tabung haji ke atau mana-mana pelaburan atau simpanan. Kemudian bila yang lebihan lepas tolak belanja tu yang kita nak reward ourselves lah. Contohnya nak pergi makan angin ke apa kan. Yang tu pun boleh gunakan, tapi yang penting tu tiap-tiap bulan memang dah ada force saving pada awalnya. Faham. Maksudnya kalau macam commission tu to me is a bonus lah. Maknanya you dah buat force saving daripada basic salary. On top of that, daripada commission pun you save juga. Tu maknanya saving daripada commission tu as a bonus to you lah. Kemudian yang lebihan ada dua part of saving lah. Maksudnya one commission macam bonus, satu lagi memang yang wajib macam tu. Yes, betul. Kemudian yang bila ada lebihan tu akhir bulan ada lebihan tu you nak reward yourself kan, pergi tengok wayang ke apa kan. Itu yelah maknanya kita punya naluri lah kan, kita nak hargai diri kita sendiri. Okey, terima kasih. Ada soalan lain? Salam. Puan Hanum Ya saya. Saya nak satu saya nak tanya, sekiranya kalau kita berniaga tapi income tu tak semestinya setiap hari tu ada. Contoh kita berbekam mungkin dalam seminggu tu adalah hari Khamis, hari Jumaat ataupun hari Sabtu Ahad je yang ada income. So macam mana nak kira bajet? Sebab dia income tu dia tak menentu, kadang ada, kadang tak ada. Satu lagi, sekiranya dia bekerja, mana yang lebih macam tadi, mana lebih baik untuk simpan daripada yang income tadi ke ataupun bekerja, yang bekerja itulah bergaji tu. Okey, baik. Yang pertama tu memang ada setengah-setengah perniagaan kita ni kita punya income bukan tiap-tiap hari. Contohnya macam puan buat bekam, maknanya bergantung pada berapa ramai pelanggan datang. Dan dia bergantung pada hari lah kan, tak tiap hari dapat. Macam ataupun mengambil upah penjahit baju pun macam tu juga. Dan dia ada seasonal jugalah kan. Macam kalau puan tengok macam ni nak bajetkan pendapatan tu kan, mungkin puan boleh tengok trend pada bulan-bulan yang lepas. Contohnya kalau buat bekam ni dalam sebulan tu biasanya dalam berapa ramai customer yang puan boleh dapat dan berapa yang biasanya puan charge bagi setiap customer. Dan mungkin ada pattern juga lah, mungkin pada weekend waktu hujung minggu customer ramai sikit daripada hari-hari bekerja kan. Jadi daripada trend-trend daripada bulan-bulan yang lepas tu mungkin puan cuba nampakkan pattern dia, corak dia. Dan income yang puan dapat daripada bekam tu. Tak nak makan nasi ke? Contohnya puan charge untuk satu cup berapa? RM7. Lebih kurang lah. Lebih kurang RM7. Dan buat bekam ni dia lebih kepada kalau orang putih sebut labor incentive, labor intensive lah. Maknanya
memang bergantung pada kemahiran puan, tenaga puan, masa puan. Betul. Jadi contohnya kalau puan buat bekam tu untuk 10 cup, kali dengan RM7 satu cup, RM70 kan. Mungkin puan boleh anggap daripada RM70 tu RM60 adalah gaji puan sendiri. Wah. Sebab puan punya servis memang labor intensif. Betul tak? Kalau peralatan pun tak banyak sangat kan. betul. Apa ni yang pakai buang tu macam jarum dengan glove yang saya nampak lah. Betul. Macam peralatan yang apa ni, dia punya cup dengan dia punya pump apa semua tu memang dah jadi dah jadi aset pada awal. Ini maknanya daripada pendapatan puan tu, puan anggarkan berapa gaji patut dibayar untuk diri puan. Kemudian berdasarkan kepada bulan-bulan lepas, dalam sebulan tu agak-agak boleh dapat berapa ramai customer. Jadi dari situ dah puan bajetkan berapa pendapatan. Okay? Faham. Okay, kemudian yang puan kata, puan pun bekerja juga kan, selain daripada buat bekam ada bekerja. Ya, betul. Jadi ada pendapatan tetap lah kan. Soalan ni lebih kurang macam puan Nadia tadi. Maknanya dia punya pendapatan tu ada yang tetap dan ada yang berdasarkan performance lah. Jadi yang tetap tu lagi mudah lah untuk dibajetkan. Jadi dari situ puan put aside. Kalau pakar sarankan 10% daripada jumlah tersebut masukkan sebagai force saving. So yang tu puan dah masukkan sebagai force saving, and then yang pendapatan daripada bekam tu pun mungkin puan masukkan juga sebahagiannya sebagai force saving. Jadi lebih banyak saving lah untuk setiap bulan. Okey. Okay. Saya jawab soalan puan Nom. Ya. Terima kasih. Sama. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada soalan, saya rasa kita boleh akhiri sesi kita ni. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian puan-puan untuk meluangkan masa pada malam dah 3 minggu berturut-turut bersama saya. Dan insya-Allah saya ada dalam grup puan-puan ni, grup apa nama? Tijarah Yayasan Hasanah Tijarah, kata silap nama grup tu. Saya ada dalam tu. Jadi kalau ada nak tanya apa-apa bolehlah tanya dalam grup tu. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi dan kita akhiri sesi kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Waqiah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.